Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahim dan kasih sayangnya, kita sekali lagi dapat bertemu dan meneruskan pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in. Jadi alhamdulillah, saya dah tengok sebahagian khulasah. Saya dah tengok sebahagian khulasah yang ditulis oleh Ustaz Luqman Danuri. Sebahagian, belum tengok menyeluruhnya. Maka satu khulasah yang dibuat, iaitu dengan kita membahagikan i'tikaf mutlak, i'tikaf muqayyad bimuddah, dan juga i'tikaf yang wajib. Yang wajib yang dinazarkan tatabu'. Cuma dalam taksim itu saya tak lihat menyeluruh, tapi sebenarnya yang hukumnya wajib tatabu' ni ada dua surah. Yang hukumnya wajib tatabu' ada dua surah. Yang pertama, yang dinazarkan bersyarat tatabu'. Maknanya di dalam muddah tersebut dinyatakan misalnya seminggu yang berturut-turut, sebulan yang berturut-turut. Itu yang dimaksudkan dengan disyaratkan padanya tatabu'. Tetapi tatabu' itu akan menjadi wajib kalau dia nazar. Sebab itu dalam khulasah itu perlu disarihkan. Bukan hanya kita sebut disyaratkan tatabu', maksudnya dinazarkan. Nazar, i'tikaf yang dinazarkan, yang disyaratkan. Jadi kena highlight perkataan nazar. Jadi dengan kita highlight perkataan nazar, maka baru akan jelas kewajipan tatabu' tersebut. Kewajipan tatabu'. Dia satu lagi surah yang nazar itu akan wajib padanya tatabu', ialah al-mu'ayyan, al-muddah al-mu'ayyanah. Al-muddah al-mu'ayyanah. Apa maksud muddah mu'ayyanah? Ditakyinkan dengan isyarat seperti hadha syahr, bulan ini. Bila dia sebut bulan ini, walaupun dia tidak menyatakan sebulan berturut-turut, tetapi apabila dia menyebut bulan ini, maka lazim daripadanya berturut-turut. Jadi sebenarnya ada dua surah yang wajib
padanya tatabuk. Yang wajib padanya tatabuk. Dan perkara yang membatalkan iktikaf. Kalau dalam bab yang wajib padanya tatabuk, kalau dalam bab yang wajib padanya tatabuk, maka ada perkara-perkara yang memutuskan mualat. Dia ada perkara-perkara yang memutuskan mualat. Dan ada juga perkara yang memutuskan i'tikaf fil hal. Dia kena beza tu. Ada perkara-perkara yang memutuskan tatabuk, yang memutuskan tatabuk. Dia putuskan tatabuk terus, dan iktikafnya batal. Dia ada juga dia tak putuskan tatabuk, tetapi kalau semasa benda itu berlaku, maka iktikaf itu tidak dikira. Jadi kita akan cuba untuk ta'ammul sehingga khulasah yang terbaik dapat kita keluarkan. Dapat kita keluarkan. Khulasah yang 3 tu okeylah tu. Khulasah itu pun ada disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Kalau dia kata membatalkan iktikaf, contohnya keluar walaupun pergi tandas dalam iktikaf mutlak, keluar dalam iktikaf mutlak, maka apa maksud membatalkan? Membatalkan tu maksudnya kena tajdid niat. Yang dia dah buat sebelum itu sah, dapat pahala. Yang akan datang untuk dia teruskan, dia perlu tajdid niat. Itu kalau i'tikaf mutlak. Dan kalau i'tikaf yang muqayyad bimuddah, kalau i'tikaf yang muqayyad bimuddah, maka perkara itu membatalkan iktikaf tu maksudnya semasa benda tu ada, tidak dikira dia sedang iktikaf walaupun duduk dalam masjid. Dan untuk dia nak sambung selepas perkara itu hilang, dia perlu tajdidun niyah. Adapun yang tatabuk, kalau dinazarkan, itu masalahnya. Kalau dinazarkan, kalau dia putuskan tatabuk terus, batal i'tikaf terus, maka dia kena istinaf. Dia perlu buat daripada awal. Daripada awal. Jadi buat daripada awal itu maksudnya dia kena buat daripada awal sebab dia syaratkan tatabuk. Jadi ada keadaan yang mana perlu diqada', ada keadaan yang tak perlu diqada'. Contoh kan, yang tak perlu diqada'. Kalau satu orang tu dia i'tikaf, dia bersyarat. Dia i'tikaf bersyarat. Jadi kalau dia beriktikaf bersyarat, kalau ibu saya panggil, saya akan keluar, maka semua masa yang dia gunakan untuk melaksanakan uzur-uzur tersebut yang dia telah letak syarat awal lagi, maka dia tidak perlu diqada'. Dia tidak perlu diqada'. Contohnya haid. Kalau satu orang tu dia haid dalam satu mudah yang mana tak sunyi tempoh iktikaf daripadanya,
semasa dia haid, maka tempoh tersebut tidak dikira, tetapi dia perlu qada. Dia perlu qada. Tidak memutuskan tatabu', tetapi dia perlu qada. Ada satu masail yang menarik. Banyak masail ni. Sebab itu saya kata masalah iktikaf ni, dia punya cabarannya ialah dia punya pecahan dan cabang-cabang masailnya. Misalnya, kalau satu orang itu dia nazar. Dia nazar untuk puasa sebulan berturut-turut. Dia tak buat. Jadi semasa dia qada, adakah dia perlu buat berturut-turut juga? Di situ. Tengok. Kalau semasa nazarnya dia ada sebut perkataan berturut-turut, maka masa dia qada pun dia kena buat berturut-turut. Tetapi kalau kan dalam surah saya sebut tadi al-muayyan bi muddah, muddah muayyanah, itu kan wajib berturut-turut. Contohnya dalam bulan ini saya nazar untuk iktikaf dalam bulan ini ataupun minggu ini, kan wajib berturut-turut. Tapi kalau dia tak buat, semasa dia qada tak wajib berturut-turut. Nampak tak? Jadi ada keadaan yang mana al-qada yahkil ada. Ada keadaan yang mana tidak. Maksudnya, semasa ada wajib berturut-turut, tapi masa qada tak wajib berturut-turut. Semasa ada wajib berturut-turut, dan semasa qada juga wajib untuk berturut-turut. Itu pun ada pecahan juga. Kemudian ada pecahan adakah. Misalnya kan kita sebut, kalau satu orang dia kata nazar nak puasa seminggu, adakah wajib berturut-turut? Tak wajib, sebab tak ada isyarat. Tapi kalau dia nazar nak puasa 1 hari, jadi bila dia sebut 1 hari, maka tak boleh dia pecah-pecahkan jam tu. Maknanya misalnya setiap hari 2 jam sampai jadi 24 jam. Tak boleh pula. Jadi itu lagi dia punya pecahan dia. Pecahan dalam masalah ini. Okey. Sebelum kita masuk pada puasa sunat, ada satu masalah, iaitu adakah iktikaf boleh dibuat di rumah? Iktikaf boleh buat di rumah. Itu soalan Farizul. Jadi dalam qaul qadim, dalam minhaj pun ada sebut. Siapa ada minhaj boleh bawakan ibarat minhaj tentang masalah al-mu'tazal. Dan dalam minhaj menyebut bahawasanya qaul qadim mazhab al-Imam Syafi'i, perempuan boleh iktikaf di rumah. Di mana tu dia boleh iktikaf? Di al-makan al-muhayya' lis-salah ataupun al-mu'tazal lis-salah. Al-mu'tazal lis-salah. Jadi ini mazhab Hanafi ni. Sebab itu dalam kitab Fadilat Ramadan, Maulana Zakaria sebut tentang iktikaf di rumah untuk perempuan. Itu sebenarnya ada qaul dalam mazhab al-Imam Syafi'i, qaul qadim. Iaitu sebut apa? Kawasan, ruang yang diasingkan, dikhususkan untuk solat. Maka iktikaf kalau di situ boleh buat dan mendapat pahala iktikaf. Itu qaul qadim dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Namun pendapat yang jadid, yang mu'tamad, bahawasanya iktikaf tidak boleh dilakukan di rumah. Tidak sah. Tapi mungkin zaman PKP nanti nak amalkan boleh lah. Kalau Ramadan pun begitu. Paling kurang orang yang mana dia ada amal iktikaf, dia ada surau kat rumah dia, dia iktikaf begitulah. Dia iktikaf begitu. Sebab sebenarnya zaman Rasulullah, isteri-isteri Nabi, mereka juga
beriktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Tengok dalam hadis Bukhari. Iktikaf di masjid, dibuat apa ni, kemah untuk apa? Untuk mereka iktikaf di sana. Jadi isteri-isteri Nabi juga iktikaf di masjid zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu qaul qadim yang ada sebut qaul qadim. Nanti siapa yang ada minhaj boleh share ibarat minhaj tentang masalah ini, khilaf qaul qadim dan juga qaul jadid di dalam mazhab al-Imam Syafi'i, masalah i'tikaf di al-makan al-muhayya, al-makan al-muhayya, al-muhayya lis-salah. Okey. Saya baca sedikit. Ibarat daripada Muqaddimah Al-Manhajul Qawim, syarah Muqaddimah Hadramiyah, kemudian dengan Hasyiah Tarmasi tentang masalah musalla di rumah. Tengok. Dalam matan Al-Manhajul Qawim, Al-Imam Ibn Hajar menyebut, fala yasihu fi musalla baitil mar'ah. Tidak sah i'tikaf itu dibuat di musalla, tempat solat di rumah, tempat perempuan solat di rumah. Kemudian dalam Hasyiah Tarmasi, fala yasihu fi musalla baitil mar'ati ay wa huwal mu'tazalul muhayya'u li salatiha fiha. Jadi apa ta'rif musalla baitil mar'ah? Wa huwal mu'tazalu al muhayya li salatiha fihi. Wa huwal mu'tazal, dia adalah mu'tazal. Dia adalah apa? Mu'tazal, iaitu ruang yang diasingkan, disediakan untuk perempuan semayang di sana. Maka tak boleh. Sebab apa tak boleh? Wa dhalika lintifai al-masjidiyah. Inilah yang diberikan dalam Hasyiah Tarmasi sebab dia bukan masjid. Kalau satu orang nak iktikaf kat rumah boleh. Dia wakafkan bilik dia tu, dia kata saya wakafkan bilik ini jadi masjid. Tapi dia kena ingat kawasan tu jadi hukum masjid. Maka seperti mana di Tarim disebut, mereka ada sampai 300 buah masjid dekat Bandar Tarim. Bukan besar sangat Bandar Tarim. Jadi macam mana sampai ada 300 masjid? Jadi sebenarnya masjid peribadi. Jadi satu orang tu dia nak supaya dia dapat pahala masjid. Dia sembahyang sunat, dapat pahala duduk dalam masjid, iktikaf. Maka dia buat satu bangunan kecil, mungkin satu orang, dua orang ataupun satu saf boleh masuk. Jadi dia wakafkan bangunan tu sebagai masjid. Bila dia wakafkan bangunan itu sebagai masjid, dia mengambil hukum masjid. Dia mengambil apa? Hukum masjid. Bila dia mengambil hukum masjid, sekiranya dia masuk dalamnya, dia boleh sembahyang tahiyatul masjid, dia boleh dapat apa sahaja fadilat masjid. Nampak tak? Jadi mereka ni bijak. Nak dapat pahala lebih, walaupun ruang tu kecil, diwakafkan sebagai masjid. Maka dia mengambil hukum masjid. Tapi kena ingatlah, anak beranak tu jangan pula nanti masa depan kawasan tu dibuat jadi kawasan rumah. Jadi di situ risiko dia. Kalau bahagian bilik tu dia buat jadi masjid, kena ingat dia sampai bila-bila. Sampai bila-bila masjid. Kemudian bidalili jawazi taghayyurihi wa mukthil junub fi. Jadi kita mengatakan musalla baitul mar'ah ini dia bukan masjid sebab segi hukum dia boleh diubah daripada tempat semayang jadi benda lain, bilik tidur, tak ada masalah. Dan orang junub boleh berdiam di dalam surau dalam rumah. Kemudian apa dalil lagi dalam Hasyiah Tarmasi? Tak perlu keizinan pemerintah untuk buat masjid. Asalnya lah. Wali anna azwajahu sallallahu alaihi wasallam kunna ya'takifna fil masjid. Jadi antara dalil yang dibawa
adalah isteri-isteri Nabi semasa zaman Rasulullah, mereka pun i'tikaf di masjid, bukan di rumah. Walau kafa buyutahun la'takafna fiha. Kalaulah i'tikaf itu boleh dibuat di rumah, maka pasti mereka akan i'tikaf di rumah. Li'annaha astaru lahunna minal masjid. Sebab rumah lebih menutup aurat daripada masjid. Wa fil qadim, ini dalam Hasyiah Tarmasi. Wa fil qadim yasihu i'tikafil mar'ah fi masjid baitiha. Di dalam qaul qadim sah i'tikaf perempuan di masjid rumahnya. Li'anna makana salatiha kama anna al-masjid makanu salatir rajul. Tetapi zahirnya qaul qadim ini adalah perempuan yang boleh i'tikaf di ruang solat di rumah. Laki tak boleh. Perempuan. Kerana qaulnya adalah i'tikaful mar'ah. Sebab dia punya elat dia, seperti mana masjid adalah tempat sembahyang perempuan, lelaki, ruang itu adalah tempat sembahyang perempuan, dia seolah macam masjid lah bagi perempuan. Jadi kalau kita tengok pada elat tersebut, zahirnya lelaki atas qaul qadim pun tidak memadai. Tak memadai untuk i'tikaf di sana. Untuk i'tikaf di sana. Wa ujibah bi anna al-salata ghairu mukhtassa bi mahal bi khilaf al-i'tikaf. Okey. Atas qaul qadim pun disebut di sini bahawasanya perempuan tetap lebih afdal i'tikafnya di masjid atas qaul qadim. Maksudnya rumah boleh, tapi tetap yang afdalnya di masjid. Ada perbahasan berkaitan dengan i'tikaf yang haram. I'tikaf yang haram ini adalah i'tikaf hamba, i'tikaf isteri yang tidak diizinkan oleh suami. Okey? Sebelum ini kita belajar hukum i'tikaf ni sunan muakkad. Tetapi ada keadaan yang mana hukum i'tikaf itu haram bila satu orang perempuan yang i'tikaf tanpa izin suaminya. Satu orang qin, satu orang hamba yang i'tikaf tanpa izin suaminya, tuannya, maka hukumnya haram. Dan di sana juga ada i'tikaf yang makruh. Diletakkan kaedah i'tikaf yang makruh. Jadi i'tikaf yang makruh adalah apa? I'tikaf yang makruh adalah i'tikaf yang makruh adalah apa? Dia bagi kaedah gini. Mana-mana perempuan yang mana makruh dia pergi masjid, maka makruhlah juga dia i'tikaf dekat masjid. Begitu. Mana-mana perempuan yang mana tak ada makruh pergi masjid, maka tak apa, dia i'tikaf di masjid. Dan cuba tengok dalam kitab Tashil Maqasid. Tashil Maqasid. Bukan Tashil Maqasid je. Dalam kitab Minhaj, dalam bab wakaf, ulama bincangkan adakah boleh diwakafkan masjid untuk satu taifah saja. Misalnya, masjid ini diwakafkan untuk mereka yang bermazhab Syafi'i sahaja. Adakah sah wakaf seperti itu? Pendapat muktamadnya boleh. Maknanya sah wakaf untuk taifah. Untuk mazhab tertentu ataupun untuk ahli sufi sahaja ke, dan seumpamanya. Jadi itu kaedahnya. Kat depan ada sebut mana-mana perempuan yang dihukum tidak digalakkan makruh pergi masjid, maka hukum i'tikafnya sama, iaitu perempuan yang mana zawatul hay'ah,
Dan seumpamanya. Jadi perbahasan iktikaf ni sebenarnya masih perlu dibuat perincian, dibuat cabangan supaya perkara itu lebih jelas. Okey. Ni dalam kitab Hasyiah Tarmasi sebut in kuriha khurujuha laha kurihal khuruj lil i'tikaf. Itu lafaz dia. In kuriha khurujuha laha kurihal khuruj lil i'tikaf kama yati. Sekiranya makruh satu orang perempuan itu pergi keluar rumah, pergi ke masjid, maka samalah juga untuk dia dalam bab i'tikaf, hukumnya juga adalah makruh. Okey? Hukumnya juga adalah makruh. Kita baca hari ini kita baca tentang puasa sunat. Kita baca tentang puasa sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi sawmit tatawwu'. Faslun fi sawmi tatawwu'. Walahu minal fadaili wal mathubati ma la yuhsihi illallah. Dan baginya apa? Nya puasa daripada kelebihan dan pahala barang yang tidak dapat mengiranya melainkan Allah Ta'ala. Kalau puasa itu dalam hadis yang masyhur, wa ana ujza bihi, aku inilah yang menjadi ganjaran. Dia ada dua riwayat, ujza ataupun ajzi. Aku yang menjadi ganjaran untuk orang yang berpuasa, ataupun aku yang memberi ganjaran bagi orang yang berpuasa. Di situ dah melambangkan bahawasanya pahala puasa itu adalah besar. Maka puasa sunat, semoga Allah bagi kita taufik, banyak puasa masuk daripada pintu Rayyan, pintu yang dikhususkan untuk orang yang rajin berpuasa. Dikatakan ayah kepada Kiai Uzairan, Kiai Mahmud puasa 3 tahun. Dia puasa setahun puasa. Saumusanah, setahun beliau puasa. Dikatakan bahawasanya beliau puasa setahun dengan niat supaya Allah Ta'ala jaga madrasahnya. Puasa setahun pula supaya Allah jaga zuriat keturunannya. Puasa setahun pula, apa lagi, satu lagi. Farizul mungkin boleh tahu cerita dia. Jadi mereka ni puasa, Kiai Mahmud ni ayah kepada Kiai Uzairan. Apabila dia mula melakukan usaha tabligh, anak murid dia pesantren yang dahulu ramai, maka menjadi sedikit. Sebab mengatakan tok guru ataupun kiai kami, mbah kami dah mengikut ajaran sesat tabligh. Menjadi sedikit pelajarnya. Menjadi sedikit. Tetapi beliau istiqamah, Allah ganti dengan anak murid yang begitu ramai sehingga jumlah pelajarnya mencecah puluhan ribu. Berapa ribu? Pesantren Temboro Al-Fatah. Berapa? 20,000 banat dan banin. Beliau istiqamah dengan usaha dakwah, Allah lahirkan zuriat-zuriat yang soleh. Semua anak-anaknya menjadi pembantu untuk agama Allah.
Jadi dia puasa tu setahun untuk madrasah, setahun untuk anak-anak sahaja. Puasa pula jenis puasa putih. Ada jenis puasa iaitu dengan tidak makan benda-benda yang berdarah. Jadi itu menjadikan puasa sebagai wasilah, sebagai wasilah untuk mendapat sesuatu hajat. Mudir kami Maulana Mansur, amalan istiqamah, saya fikir daripada zaman belajar lah, Ustaz Mansur, amalan istiqamah puasa 3 bulan. Rejab, Syaban, Ramadan. Puasa 3 bulan. Amalan yang dibuat secara istiqamah. Adalah tahun tertentu yang miss, tetapi itu amalan beliau yang berterusan, iaitu puasa 3 bulan setiap tahun. Daripada zaman belajar kalau tak silap. Sekarang ini pun beliau sedang berpuasa. Jadi amalan puasa ni Masya Allah, semoga Allah bagi taufik kepada kita semualah asatizah. Kita lah yang bercakap ni, kita targhib orang tapi tak buat pun. Kita targhib, tapi kita niatlah kita targhib ni, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada kita untuk kita dapat amalkan. Jadi daripada kalangan orang yang berpuasa. Imam An-Nawawi kan amalannya berpuasa. Beliau makan sehari sekali sahaja. Sehari sahaja, dan waktu makan itu semasa waktu sahur kalau tak silap. Makan tu. Imam An-Nawawi kan amalannya puasa, dan waktu yang beliau makan sehari sekali, waktu makan itu adalah ketika sahur. Ketika sahur. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk dalam was-saimina was-saimat, kaum lelaki yang berpuasa dan kaum isteri-isteri kita daripada kalangan kaum perempuan yang berpuasa. Okey. Wa min thamma adafahu ta'ala ilaihi duna ghairihi minal ibadat. Wa min thamma tu takdir dia apa? Dan wa min ajli dhalika, oleh kerana apa? Oleh kerana puasa ini banyak fadilat, telah menyandarkan akan dia puasa oleh Allah Ta'ala kepada dirinya sendiri, tidak selainnya puasa daripada ibadat. Tadi merujuk kepada hadis tadi. Kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Okey. Ini merujuk kepada hadis tu. Wa ana illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, ataupun ujza bihi. Aku yang memberi ganjaran dengan sebab puasa, ataupun akulah ganjarannya bagi orang yang berpuasa. Itu yang dimaksudkan oleh pengarang. Allah Ta'ala telah mengidhafatkan puasa itu, memberi balasan kepada puasa. Tak ada ibadat lain selain puasa yang diberi kenyataan seperti itu. Faqala kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, ataupun wa ana ujza bihi. Wa fi sahihain man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah,
Dalam ayat Anas sebut maksud jalan Allah itu maksudnya ketika jihad. Dalam Hasyiah Ali Syabramallisi menyebut yumkinu hamlu sabilillah ala tariqil musil ilai bi an yukhlisa fi sawmihi wa illam yakun fi jihadin. Jadi asal makna bahawasanya dia sebenarnya ada hadis yang menyebut puasa ketika jihad ni tak bagus. Kerana dia melemahkan tubuh untuk berperang. Maka sebab itu Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan bahawasanya yang dikatakan puasa ketika berjihad di jalan Allah itu afdal ialah bagi mereka yang tidak mendapat mudarat. Dia dapat kekuatan, dia tak lemah. Kalau dia berpuasa pun dia tak lemah. Untuk dia baguslah fadilatnya. Kalau tidak afdal untuk satu orang tu berpuasa ketika berjihad di jalan Allah. Maka dia akan dijauhkan daripada api neraka sejauh 70 tahun jaraknya. Seterusnya, yusannu mutaakkidan saumu yaumi arafata li ghairi hajin li'annahu yukaffiru sanata allati huwa fiha wallati ba'daha kama fi khabari muslimin wa huwa tasi'u dhil hijjati. Disunatkan secara muakkad. Disunatkan secara muakkad. Sebelum tu, ini selalu disebut oleh ulama lah. Ada puasa yang mana tuntutannya mingguan. Ada puasa yang tuntutannya bulanan. Dan ada puasa yang tuntutannya tahunan. Dia ginilah. Dia macam sembahyang sunat. Seperti mana ada sembahyang sunat berwaktu. Dan ada sembahyang sunat mutlak. Seperti mana ada juga sembahyang sunat bersebab. Maka begitulah juga puasa. Ada puasa yang ada waktu. Ada puasa mutlak. Dia nak puasa. Dan juga ada puasa yang bersebab. Ada puasa yang bersebab. Sebab apa dia puasa? Jadi yang disebutkan ni, yang disenaraikan puasa-puasa sunat ini, cuba tengok ibarat dia. Yusannu mutaakkidan. Disunatkan secara muakkad. Dalam kitab Hasyiah Tarmasi, dia sebut gini. Dia kata dengan perkataan mutaakkidan ingin memberi isyarat bahawasanya bukan maknanya puasa-puasa yang tidak disebutkan di dalam kitab selain daripadanya tidak disunatkan. Sebab itu dalam syarah dia biasanya kalau dalam matan sebut disunatkan gitu je. Tetapi dalam syarah ditambah disunatkan sebagai sunat yang muakkad. Jadi bila dia sebut gitu, disunatkan dengan sunat yang muakkad, maka ia memberi isyarat bahawasanya yang saya senaraikan ini adalah puasa-puasa yang disunatkan untuk dibuat secara muakkad, tanpa menafikan. Tanpa menafikan di sana ada ada puasa-puasa ada puasa-puasa yang lain yang mana dia masih lagi mengambil hukum sebagai sunat. Okey? Okey. Jadi kena faham tu point tu. Point yang saya sebutkan tadi tu. Yang ingin dinyatakan di sini adalah apa? Adalah puasa yang disunatkan secara
secara muakkad. Okey. Kita sambung. Okey, kita sambung. Habis pada perkataannya muakkad kan? Maka yang disunatkan itu adalah pertama yang disebutkan di sini puasa Arafah. Puasa Arafah, hari Arafah. Li ghairi hajin. Li ghairi hajin. Itu kita dah bahaskan bahawasanya puasa Arafah ini tidak disunatkan kepada selain daripada apa? Selain daripada tidak disunatkan kepada orang yang buat haji. Dalam i'anah ammal haju fala yusannu lahu shaumuhu. Adapun orang yang sedang buat haji maka tidak disunatkan untuk dia puasa. Bal yusannu lahu fitruhu wa in kana qawiyan. Wa in kana qawiyan. Walaupun dia kuat. Untuk siapa? Ini ibarat ni. Jadi puasa hari Arafah ini untuk selain orang yang buat haji. Dan untuk selain daripada musafir. Dan disunatkan untuk selain daripada orang yang sakit. Untuk selain daripada orang yang sakit. Adapun orang yang sedang buat haji, maka tidak disunatkan untuk dia puasa. Bahkan disunatkan untuk dia buka puasa walaupun dia kuat. Walaupun dia kuat dan supaya dia ini dapat kekuatan untuk melakukan ibadah. Okey. Apa pahala dia? Li'annahu yukaffiru sanah allati huwa fiha wallati ba'daha kama fi khabari muslimin wa huwa tasi'u dhil hijjati wal ahwatu sawmu thamin ma'arafata wal mukaffaru as-saghair allati la tata'allaqu bihaqqil adami idhil kabairu la yukaffiruha illa taubatu as-sahihatu وحقوق الآدمي متوقفة على رضاه فإن لم تكن له صغائر زيد في حسناته ويتأكد صوم ثمانية قبله للخبر الصحيح فيها المقتضي لأفضلية عشرها على عشر رمضان الأخير. Okey. Dia punya fadilat dia, puasa Arafah ini menghapuskan dosa yang di dalam tahun yang dia berada dan tahun yang akan datang. Lafaz hadisnya riwayat Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'dahu. Was-sanata allati ba'dahu. Okey. Okey. Faham kan? Jadi dia punya fadilat dia apa? Hapuskan dosa tahun ini dan hapuskan juga dosa tahun hadapan. Hapuskan dosa tahun hadapan. Dalam i'anah ni ada perkara menarik yang disebutkan. Al-Madabiri telah nukilkan daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyatakan hadis ini menjadi berita gembira kepada orang yang puasa Arafah.
hadhihi busyra bihayati sanatin mustaqbilah liman samahu. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas mengatakan hadis ini menjadi berita gembira bagi mereka yang puasa Arafah, bahwasanya dia akan hidup tahun depan. Sebab dalam hadis ini dia akan diampunkan dosa tahun depan. Jadi dia kena ada tahun depan dulu, barulah dosa dia itu dapat diampunkan. Maka ada riwayat yang menyebut begitu. Dan juga ada fadilat man shama yauma Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka diampunkan dosanya sebelum dan yang akan datang. Hadis riwayat Imam Malik. Jadi hari Arafah ni ialah apa? Hari 9 Zulhijjah. Ini masalah yang selalu berbangkit. Bila masuk saja puasa Arafah, dia balah. Adakah kita puasa mengikut hari Arafah? Ataupun kita puasa 9 Zulhijjah? Maka puasa ini sebenarnya adalah puasa 9 Zulhijjah. 9. Mengikut tarikh kita. Mengikut siapa? Mengikut tarikh kita. Kalau tarikh kita belum lagi 9 Zulhijjah, walaupun Mekah dah 9, kita belum lagi disunatkan puasa. Kalau Mekah belum kita dah, maka kita disunatkan puasa. Wal ahwatu shaumul thamin. Dan yang lebih ihtiyat, dia hendaklah puasa juga pada hari yang ke-8 bersama hari Arafah. Bersama hari Arafah, puasa juga hari ke-8. Jadi maknanya, cuba tengok kat sini. Wal ahwa. Nampak tak? Wal ahwa. Kita dapat belajar apa daripada perkataan wal ahwa? Kita dapat belajar apa? Ada keadaan yang mana sesuatu ibadat itu ulama menyebut disunatkan atas dasar ihtiyat. Jadi ini satu perkara yang kadang-kadang sebahagian orang miss. Sebahagian orang dia miss. Dia miss apa? Dia tak nampak. Dia kata mana adalah hadis puasa hari ke-8. Jadi ada sesetengah hukum itu yang ulama kata sunat atas dasar ihtiyat. Atas dasar apa? Atas dasar ihtiyat. Atas dasar faham kepada muqtada syarak. Jadi atas dasar ihtiyat, maka disunatkan untuk dia puasa pada 8. Ada tak hadis? Ada tak hadis tentang puasa 8? Tak ada. Puasa 8 tak ada. Jadi kena faham, sumber sesuatu hukum bukan semestinya ada nas yang sharih. Tetapi kita memahami bahawasanya syarak juga menuntut kita ihtiyat. Jadi apa maksud ihtiyat? Mungkin berlaku kesilapan dalam cerapan anak hilal bulan Zulhijjah. Jadi menyebabkan bahawasanya hari ke-8 itu sebenarnya mungkin dia adalah 9 Zulhijjah. Jadi kalau begitu, maka kita puasa juga sebagai ihtiyat. Jadi poin ini sangat penting untuk kita faham dalam soal istinbat. Ada perkara yang mana didasari hukum tersebut, walaupun benda tu ibadat, atas dasar ihtiyat. Okey. Ini satu poin yang menarik. Dia okey. Satu poin yang menarik tentang ihtiyat ni. Cuba baca penerangan ulama
ketika membahaskan penerimaan hadis dhaif. Imam Nawawi pun bahaskan. Jadi ada kitab yang saya suka perbahasannya tentang hadis dhaif. Tentang hadis dhaif, iaitu berkaitan dengan apa? Kitab Zafarul Amani, Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi. Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi. Jadi Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi, beliau menulis dalam kitab Zafarul Amani, syarah kepada Mukhtasar Jurjani Mustalah Hadis. Jadi cuba baca perbahasan beliau tentang hadis dhaif. Sangat menarik. Dan boleh juga tengok dalam kitab Al-Ajwibatul Fadilah lil As'ilatil Asharah Al-Kamilah. Okey? Saya memang refer untuk kita baca kitab karangan Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi, Al-Hindi. Abdul Hayy ni ada dua. Mereka ni muasir. Satu, Maulana Abdul Hayy ayah kepada Maulana Sayyid Abil Hasan Ali An-Nadawi. Satu lagi Abdul Hayy Al-Laknawi. Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi umur beliau 39 tahun. 39 tahun. Tetapi mengarang lebih daripada 110 buah kitab. Sultan Lucknow, Farizul Sultan Lucknow. Ya, Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi. Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi ni memang terbaiklah kitab yang dikarang oleh beliau. Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi, lakab belakang dia adalah Al-Faranji. Beliau ada lakab belakang Al-Faranji. Al-Faranji. Jadi saya memang kita memang mencintai lah kitab-kitab karangan Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi. Beliau ini 39 tahun meninggalkan 100 lebih buah kitab. Boleh baca. Riwayat hidup beliau menyuntik semangat. Farangi Mahal. Beliau ini asal keluarganya daripada Iraq. Beliau ini berketurunan Abu Ayyub Al-Ansari. Sebab tu belakangnya Al-Ansari. Al-Ansari. Jadi di India ini kita dapati banyak ulama-ulama memang keturunannya keturunan Nabi atau keturunan sahabat. Yang menonjol tu keturunan sahabat. Misalnya Maulana Ashraf Ali Tanwi. Beliau ini keturunan Sayyidina Umar daripada sebelah bapa kalau tak silap, sebelah ibu keturunan Musa Al-Kadhim. Maulana Rashid Ahmad Gangohi keturunan Abu Ayyub Al-Ansari. Maulana Ilyas keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Mufti Taqi Al-Uthmani jelas keturunan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Keturunan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Husain Ahmad Al-Madani, Sayyid. Jadi Maulana Ashraf Ali Tanwi dalam Zafarul Amani terbaik. Zafarul Amani tahqiq Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Terbaik. Di situ ada perbahasan tentang hadis dhaif. Jadi apa poin dia? Kita mengamalkan, ini Imam Nawawi juga sebut, kita mengamalkan hadis dhaif ini ihtiyatan, sebab ihtiyat. Khususnya misalnya kalau ada sesuatu baik yang mana dilarang dalam hadis dhaif, dia tak boleh sabitkan hukum haram, tapi ihtiyatnya kita tinggalkan, kita kata hukumnya ditinggalkan. Jadi sebenarnya orang yang tak faham tentang menerima hadis dhaif, sebenarnya dia masih lagi memakai saranan Nabi SAW untuk mengambil ihtiyat. Jadi kalau kita tinggalkan terus semua hadis Nabi, sedangkan dia masih ada ihtimal, benar. Memang zan ghalibnya tidak kuat.
Tetapi dia masih ada ihtimal. Ihtimal itulah yang mendorong untuk menerima hadis dhaif. Jadi dasarnya adalah ihtiyat. Jadi itu yang nak sebut tu. Bina hukum itu atas dasar ihtiyat. Dalam mazhab Syafi'i banyak dipakai kaedah membina hukum di atas ihtiyat. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Membina hukum atas yakin. Jadi ihtiyat pun dia ada dia punya disiplinnya. Dia ada panduan. Jadi antara alasan yang diberikan, kalaulah isi kandungan hadis dhaif tersebut wakilnya tidak benar, maka dia tidak memudaratkan kerana dia tidak mengubah perkara-perkara dalam agama. Jadi rujuk kitab Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi, beliau memang terbaik. Baca riwayat hidup untuk naikkan semangat. Beliau terkenal sebagai munsif. Itu kita suka baca, menggabungkan antara fiqh dan juga hadis. Menggabungkan antara fiqh dan juga hadis. Okey. Kita kembali. Seterusnya, Perbahasan seterusnya ni, dia sebenarnya perbahasan ni ada dibahaskan kalau kita baca dalam Idahul Manasik, ada bahaskan. Ni masalah yang kita akan baca ni. Tentang masalah hadis yang mengatakan, contohnya haji kan. Haji pun, dia menjadi kafarah kepada dosa. Umrah, maka ulama bahaskan dosa-dosa yang dikifarahkan dengan amal ini, adakah dosa besar? Termasuk juga. Okey, kalau dosa besar termasuk, adakah dia juga mengampunkan dosa-dosa kita yang kita buat dengan manusia? Cuba baca dalam Idahul Manasik. Cuba kita baca dalam Idahul Manasik perbahasan tentang masalah ini. Perbahasan tentang masalah kifarah dosa. Tentang masalah kifarah dosa. Okey. Perbahasan seterusnya. Okey. Perbahasan seterusnya adalah apakah yang dimaksudkan. Riwayat hidup Maulana dalam PDF. Tak ada. Dia punya riwayat hidup tu ada pada mukaddimah kitab yang ditahqiq oleh Maulana, oleh Syekh Abdul Fattah. Cuba tengok dalam Al-Ajwibatul Fadilah. Dekat mukaddimah itu ada riwayat hidup yang ditulis. Dan kalau tak silap pada Zafarul Amani pun ada. Di situ. Di situ ada. Di situ ada dinyatakan tentang perkara tersebut. Okey. Faham tak? Kita nak baca ni tentang masalah al-mukaffir. Nak baca wal mukaffar ke ataupun wal mukaffir? Cuba tengok. Nak baca wal mukaffir ke ataupun nak baca wal mukaffar? Wal mukaffir ataupun wal mukaffar? Wal mukaffir ataupun wal mukaffar? Bacanya adalah al-mukaffar. Sekarang ni perbahasannya tentang yang mengatakan dosa diampunkan tu. Dosa yang macam mana yang diampunkan? Maka
wal mukaffar as-saghair allati la tata'allaqu bihaqqil adami. Yang dikifarahkan adalah dosa-dosa kecil yang tiada kaitan. Baca al-mukaffar. Yang tiada kaitan dengan hak manusia. Ini perbahasan ni panjang tu. Perbahasan ni panjang. Dalam Idahul Manasik. Maulana Zakaria pun bahaskan juga. Maulana Zakaria pun bahaskan juga tentang masalah. Tapi dalam bab haji. Jadi sekarang ni, walaupun dalam, cuba tengok macam mana ulama faham hadis. Kita tengok macam ni. Hadis tersebut tak ada sebut pun bahawasanya dosa kecil sahaja diampunkan, dosa besar tidak. Tetapi bila kita nak faham hadis, kita kena faham qawaidus syarak. Maksudnya pemahaman kita tentang hadis adalah gabungan daripada pemahaman kita tentang syarak. Kerana syarak ini dia konsisten. Dia punya kaedahnya, dia punya kiasnya. Maka seperti mana kita maklum, syarat dosa besar itu diampunkan, maka syaratnya dengan taubat. Maka daripada situ dapatlah difahami bahawasanya yang dimaksudkan dosa kecil. Kemudian dosa kecil tersebut adalah yang tak ada kaitan dengan hak manusia. Sebab hak manusia dia perlu kepada orang itu sendiri yang memaafkan. Idzil kabair la yukaffiruha illa at-taubatu as-sahihah. Kerana dosa besar tak akan dikifarahkan melainkan dengan taubat yang benar. Wa huququl adamiyyi mutawaqqifatun ala ridah. Hak-hak manusia perlu kepada redanya dia. Okey, ini jelas. Maksudnya dua ini yang kita faham cara kita nak memahami hadis. Itu selalu kita tekankan. Kita belajar hadis perlu mempelajari fiqhul hadis. Perlu mempelajari mukhtalaful hadis. Perlu mempelajari mukhtalaful hadis. Perlu apa? Mempelajari mukhtalaful hadis. Imam apa? Imam Daruqutni yang sebut. Kau berikan apa sahaja hadis-hadis yang zahirnya macam ta'arud, maka dia boleh jamakkan. Jadi ini sebenarnya yang saya perhatikan. Kalau kita mempelajari hadis seperti mana kaedah yang diajar dalam sistem Diuban, maksud kita baca syarahan-syarahan seperti Maulana Zakaria, kita dapat belajar satu perkara, bagaimana kita menjamakkan riwayat. Bagaimana? Jadi tengok kemampuan yang tinggi yang mereka miliki untuk kita faham. Nampak macam riwayat ini mutadaribah. Riwayat ini mutadaribah. Maka kemampuan jamak itu. Jadi kalau kita tak biasa tamrin ataupun tak biasa baca, bagaimana tengok ulama menjamakkan hadis-hadis, menjamakkan riwayat-riwayat, maka dia ni akan jadi tepu. Bila dia tengok macam hadis itu macam tak lagi, tak boleh nak tatbikkan dengan wakil, maka dia tolak. Jadi cuba tengok bagaimana cara menjamakkan Ibnu Khuzaimah yang sebut tu. Betul-betul Ibnu Khuzaimah yang sebut begitu tentang mukhtalaful hadis. Ini satu contoh. Ini satu contoh sebab itu walaupun memang macam contohnya kan Maulana Zakaria bahaskan. Jadi perbahasan ni ulama pun membahaskan bahawasanya ambil wuduk menghapuskan dosa. Maka ulama telah ulama telah menyatakan dosa yang diampunkan dengan sebab apa? Dengan sebab ambil wuduk dosa kecil. Sebab kaedah asasnya dosa besar hanya dengan taubat. Tetapi Maulana Zakaria sebut ayah beliau Maulana Yahya. Jadi kata ayah saya ketika mengajar memberi satu taujih yang lain.
ayatnya menyebut bahawasanya orang yang betul-betul beriman kepada Allah SWT, mungkin semasa dia ambil wuduk, dia menyesali atas kesalahan dia. Maka sambil dia basuh muka, dia menyesali dosa mata dia, basuh tangan dia. Maka itu yang, maksudnya kalau dia ambil wuduk seperti itu, maka bukan sahaja dosa kecil yang dimaafkan, bahkan dosa besar juga dimaafkan. Mukhtalaful hadis Ibnu Qutaibah. Ya. Dan Imam Nawawi, kalau nak tengok Imam Nawawi, tengok dalam syarah Muslim bagaimana beliau menjamakkan hadis. Beliau menjamakkan hadis macam contoh semalam lah. Macam contohnya semalam. Macam contoh semalam. Sidi Abdullah bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari ketika membahaskan tentang hadis bahawasanya malam nisfu Sya'ban ini, adakah dia adalah malam yang mana malam yang ditulis catatan amal ataupun malam Lailatul Qadar? Nisfu Sya'ban ataupun malam Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu. Cuba tengok dalam akhir kitab Husnul Bayan tu. Tengok bagaimana contohlah Sidi Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari telah jamakkan. Sebab ada riwayat seolahnya malam Lailatul Qadar adalah malam yang diagihkan buku. Tapi ada riwayat yang menunjukkan bahawasanya malam nisfu Sya'ban sebagai malam dituliskan amalan tersebut. Maka beliau telah jamakkan. Dia kata malam nisfu Sya'ban ditulis, dicatat, tetapi diagihkan itu pada malam Lailatul Qadar. Diagihkan. Maksudnya malaikat maut dia ambil buku tentang daftar orang mati. Tapi benda itu ditulis dalam daftar pada malam nisfu Sya'ban. Jadi memang satu perkara yang penting, memang penting, iaitu yang kita selalu sebut sebagai fiqhul hadis. Kita tak nak jadi, misalnya ada orang dia rajin belajar rijal, tapi dia tidak mendalami tentang ma'ani hadis. Jadi menyebabkan dia mahirlah, pandailah dia mendhaifkan hadis, mensahihkan hadis. Tapi bila masuk sampai penerangan tentang hadis, dia tak mampu nak menjamakkan. Okey. Seterusnya, fa illam takun lahu saghair zida fi hasanatihi. Kalau orang itu tidak ada dosa. Jadi orang tanya, kalau orang itu dia jenis tak ada dosa, maka macam mana? Apa maksud dikifaratkan, dibuang dosa? Maka maksudnya apa? Maksudnya dia akan ditambahkan. Dia akan tambahkan pahalanya. Ini juga taujih yang diberikan tentang liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Cuba tengok. Okey? Seterusnya. Jadi memang perkara itu sangat kita tekankan tentang ikhtilaful hadis difahami dengan baik. Maulana Anwar Shah Kashmiri ada menulis kitab Mushkilatul Quran. Jadi Mushkilatul Quran ni satu bab pula. Mushkilatul Quran berkaitan dengan bagaimana kita nak memahami hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang zahirnya macam muskil. Zahirnya macam bertentangan dengan ayat lain. Zahirnya bertentangan dengan sains misalnya. Zahirnya bertentangan mungkin dengan hadis. Jadi tidak mempelajari perkara ini menyebabkan orang itu dia mudah tolak. Dia lemah otak dia sebenarnya. Jadi dia ambil jalan mudah. Contohnya, dia ambil jalan mudah. Macam mana nak faham Nabi ni sebagai ummi? Tak pandai menulis. Dia rasa ummi ni benda rendah. Jadi dia ambil cara mudah, iaitu apa?
iaitu dia terus menafikan Nabi itu adalah ummi. Atau dia kata dulu Nabi tak pandai menulis, kemudian pandai menulis. Kerana apa? Puncanya, hilang keupayaan untuk berdepan dalam memahami hadis ini dengan akal yang sehat, dengan kekuatan hujah. Maka perlu dipelajari. Seterusnya, وَيَتَأَكَّدُ صَوْمُ الثَّمَانِيَةِ قَبْلَهُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِيهَا الْمُقْتَضِي لِأَفْضَلِيَّةِ عَشْرِهَا عَلَى عَشْرِ رَمَضَانِ الْأَخِيرِ. Dan disunatkan secara muakkad berpuasa 8 hari sebelum hari Arafah. Sebelum hari Arafah. Kerana ada hadis sahih tentang masalah puasa pada 8 hari. Dalam hadis itu berbunyi, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yata'abbada lahu fiha min 'ashri Dzulhijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sanah wa qiyamu kulli lailatin minha bi qiyami lailatil qadri." Jadi disunatkan secara muakkad. Disunatkan secara muakkad untuk satu orang itu dia berpuasa 8 hari sebelum 9 Zulhijjah. Jadi sebelum 9 Zulhijjah. Maka dalam i'anah sebut puasa 8 Zulhijjah ni dia disunatkan dengan 2 jihah. Satu, dia disunatkan sebagai ihtiyat, tadi dah sebut. Satu lagi, puasa 8 Zulhijjah disunatkan kerana dia termasuk daripada 8 hari sebelum hari Zulhijjah. Jadi, kalau tengok fadilat dia, satu hari dia puasa seperti mana puasa setahun. Yang mana pahala dia seolah-olah menuntut al-muqtadi. Yang menuntut bahawasanya puasa 8 hari daripada bulan Zulhijjah ini lebih afdal. 10 hari itu lebih afdal daripada 10 hari pada Ramadan yang akhir. Dalam i'anah sebut, pendapat yang muktamadnya, puasa 10 akhir Ramadan itu lebih afdal. Macam mana pula boleh jadi khilaf pula ni? Jadi ini pun satu perkara dibahaskan. Kenapa pula ada ulama' kata puasa 8 hari Zulhijjah itu awal adalah lebih afdal daripada puasa 10 hari. 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Jadi fadilat itu kalau tengok secara zahir, mereka kata fadilat itu kerana melihat kepada fadilat. Oleh kerana fadilat puasa 10 Zulhijjah, maka apa? Maka dia lebih afdal. Dia lebih afdal. Okey, saya nak baca ni. Okey. Kita nak baca tentang ni masalah ni, satu iskal. Okey, sekarang ni iskal ni tengok tengok ini kita masuk kat sini malam ni, kita cuba fokus tentang masalah memahami hadis. Okey? Memahami hadis. Jadi kita memang selalu menggalakkan supaya ambil bahagian juga dalam mempelajari hadis. Mempelajari hadis. Okey, dia punya iskal macam ni. Dia punya iskal begini. Hadis tentang kelebihan puasa 8 hari pada bulan Zulhijjah. Lafaz dia macam ni.
tidak ada hari-hari yang lebih disukai Allah dibuat ibadat padanya daripada 10 Zulhijjah. Okey. Jadi sekarang ni, hadis ini disebut sebagai sahih. Lafaz dia macam mana? Tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah yang untuk dibuat ibadat padanya daripada 10 Zulhijjah. Itu yang dimaksudkan dalam matan tu. Kalau kita tengok sepintas lalu, menunjukkan bahawasanya puasa pada hari tersebut lebih afdal daripada puasa Ramadan. Daripada puasa Ramadan. Sebab disebut tidak ada hari yang lebih disukai Allah. Jadi sudah tentu Ramadan pun bawah daripada dia. Ramadan pun akan menjadi lebih bawah daripada dia. Jadi nampak tak? Nampak tak dia punya wajah yang mengatakan bahawasanya puasa pada hari tersebut lebih afdal, mengambil daripada isim tafdhil ahabbu. Isim tafdhil ahabbu. Tetapi Ibnu Hajar Al-Haytami Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan lakinnahu ghairu sahih. Jadi ini contoh taujihkan hadis ni. Sebab dia ada satu kaedah. Mana boleh amalan fardu lebih rendah daripada amalan sunat? Ramadan pula. Nampak tak? Mana boleh amalan sunat lebih daripada amalan fardu? Jadi mana boleh puasa 8 Zulhijjah, 8 hari Zulhijjah campur 9 Zulhijjah lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Nampak tak? Itu dipanggil kaedah syarak. Nampak tak? Itu dipanggil apa? Kaedah syarak. Dan kaedah ni kaedah yang diterima. Amalan fardu lebih afdal daripada amalan sunat. Maka kaedah itulah yang menuntut untuk kita istithnakan. Jadi apa kata Ibnu Hajar Al-Haytami? Maksud hadis ni, afdaliyatiha ma'ada Ramadan. Afdaliyatiha ma'ada Ramadan. Kita kena istithnakan. Jadi istisnakan ini, istisna itu keluar daripada pemahaman kita suatu kaedah yang konsisten, kias yang konsisten dalam syarak, bahawasanya fardu lebih afdal daripada sunat. Maka walaupun hadis itu zahirnya nampak dia lebih afdal daripada semua bulan, tetapi kias syarak itulah yang telah istisnakan, keluarkan. Maka yang dimaksudkan, tengok apa kata Ibn Hajar, afdaliyatuha ala ma'ada Ramadan. Afdaliyatuha ala ma'ada Ramadan. Dia lebih afdal. Afdaliyatiha ala ma'ada Ramadan. Dia lebih afdal daripada apa? Daripada Ramadan. Nampak tulis tu. Ini contoh. Contoh bagaimana ulama memberi taujih tentang hadis. Jadi faham tak? Dalam matan Fathul Mu'in membiarkan ibarat ni tergantung begini. Jadi seolah-olah orang waham bahawasanya 8 hari Ramadan itu lebih afdal. Tapi dalam tuhfah sebenarnya ada keterangan, dalam i'anah pun mungkin ada. Jadi saya baca sikit dalam tuhfah, li'annal murad afdaliyatuha ala ma Ramadan. Li sihhatil khabar bi annahu sayyidu syur ma'a ma tamayyaza bihi minal fadail. Okey. Seterusnya, memang ada ulama yang berpandangan begini. Tapi ulama mengatakan, macam mana boleh lebih afdal?
Dia kata sebab di dalam 10 Zulhijjah tu ada hari Arafah. Maka dijawab, di dalam 10 akhir Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang terbaik, lebih baik dari semua malam. Okey? Khalas. Seterusnya, wa yaumi Arafah. Atau mana tu? Wa yaumi Arafah. Wa yaumi Ashura. Wa yaumi Ashura. Seterusnya ialah puasa hari Ashura. Puasa hari Ashura. Okey, kita ambil satu contoh. Siapa yang puasa 6? Nantilah sampai bab puasa 6 tu akan dibahaskan. Puasa sunat yang seterusnya ialah puasa hari Ashura. Wa huwa ashirul Muharram. Li'annahu yukaffiru as-sanah al-madiyah kama fi Muslim. Wa tasu'a wa huwa tasi'u li khabari Muslim. La in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a famata qablahu wal hikmatu. Okey. Ini puasa Tasu'a. Ashura dengan Tasu'a. Puasa 10 Muharram. Dan puasa berapa? 9 Muharram dengan puasa 10 Muharram. Puasa 9 Muharram dengan puasa 10 Muharram. Ini pun satu contoh. Kalau puasa 10 Muharram menghapuskan 1 tahun. 1 tahun. Nabi SAW bersabda, ahtasibu ala Allah an yukafira as-sana allati qablah. Ni satu kaedah dalam istimbat juga ni. Tengok ni ya, saya nak bagi satu lagi contoh. Kaedah dalam istimbat. Tengok. Nabi tak pernah puasa 9 Zulhijjah. Nabi tak pernah 9 Muharram. Nabi tak pernah puasa 9. Tetapi kita kata puasa 9 itu adalah sunat. Tengok. Apa yang kita dapat faham, untuk isbatkan satu perkara itu sunat, bukan sahaja dengan Nabi buat, ataupun bukan dengan Nabi suruh, tetapi dengan Nabi nak buat. Walaupun Nabi tak buat, Nabi nak buat, juga akan sabitkan benda tu sunat. Ini satu poin dalam istimbat. Nabi berkeinginan untuk buat pun boleh sabitkan benda tu sunat. Sebab lafaz hadis untuk Tasu'a ni, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Dan famata qablahu. Nabi wafat sebelumnya. Jadi kita nak pergi lebih jauh lagi, nak ambil tentang faham tentang cara istimbat. Okey, kita bagi contoh lain. Ulama menyatakan bahawasanya tempat yang afdal untuk satu orang ihram umrah daripada Mekah, tempat yang afdal apa? Okey, mutawif ni, mutawif sekarang ni cuti lah sikit. InsyaAllah nanti buka balik. Tengok, ada 3 tempat kan. Pertama apa? Tempat yang paling afdal. Ji'ranah ataupun Ji'ranah. Yang kedua, Tan'im. Yang ketiga apa? Al-Hudaybiyah. Betul tak? Ni semua orang tahulah ni. Cuba kita tengok ilat yang ulama sebut. Kenapa Ji'ranah ni
dia jadi lebih afdal untuk satu orang niat umrah. Kenapa? Jadi Ji'rana lebih afdal sebab Nabi buat kat situ. Nabi buat. Memang Nabi ihram umrah di sana. Yang kedua Tan'im. Tan'im sebab apa? Tan'im sebabnya Nabi telah hantar. Nabi sendiri tidak buat ihram di Tan'im. Betul tak? Nabi tak buat ihram di Tan'im. Tetapi Nabi SAW telah hantar Aisyah radhiyallahu anha dengan apa? Ji'ranah nombor 1, Tan'im nombor 2, Hudaibiyah nombor 3. Nabi hantar bersama Abdul Rahman bin Abi Bakar untuk buat supaya Sayyidatina Aisyah ihram di sana. Di sana pun ada Masjid Aisyah. Nombor 3. Untuk apa? Nombor 3. Nombor 3 iaitu apa? Tentang Hudaibiyah. Hudaibiyah kerana apa? Kerana Nabi ham. Itu ulama tulis. Jadi kenapa Hudaibiyah tu jadi afdal? Nabi tak pernah pergi, tapi Nabi ham untuk bermula di sana, maka dia jadi afdal. Dia jadi afdal. Jadi hadis yang tentang Nabi nak bakar tu baca syarahannya. Nabi nak bakar. Jadi ulama faham bahawasanya bukan maksudnya bila Nabi nak bakar boleh bakar. Jadi kena beza. Nabi mula nak bakar kemudian Nabi membatalkan hasratnya. Mana sama. Yang ini Nabi memang nak buat. Nabi nak buat tetapi terhalang dengan kematian. Nabi nak buat tapi terhalang dengan halangan orang Mekah. Mana sama dengan Nabi nak buat tetapi Nabi membatalkan. Contohnya Nabi SAW sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin, inda kulli wudu'in. Nabi tak suruh, Nabi tak buat. Nabi nak tapi Nabi tak buat. Sebab Nabi tahu kalau Nabi suruh dia akan jadi wajib. Jadi macam contohnya kan, kita ambil juga dalam masalah apa? Kita ambil juga dalam masalah tarawih. Nabi sembahyang tarawih, cuba tengok. Nabi sembahyang tarawih sepanjang hari ke? Tak kan? Nabi tak sembahyang tarawih sepanjang Ramadan. Tetapi kenapa kita dapat faham sunat itu? Tengok, bukan kita lah, sahabat faham. Sebab sahabat faham halangannya untuk Nabi buat berterusan secara berjemaah kerana takut difardukan. Tetapi perkara itu tetap Nabi buat walaupun secara infiradi. Jadi bila wahyu sudah terputus, ilat ketakutan itu sudah tidak ada, maka perkara itu dibuat. Jadi ini sahabat faham. Sebab sahabat fahamlah mereka sembahyang tarawih setiap hari. Jadi itu contoh bagaimana ham. Saya bagi satu contoh lagi. Dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, cuba tengok dalam Minhaj, ketika sembahyang istisqa disunatkan untuk melakukan aks. Sembahyang istisqa disunatkan untuk dia terbalikkan, atas jadi bawah, depan jadi belakang. Ini ada khilaf, adakah disunatkan ataupun tidak. Pendapat yang muktamadnya disunatkan. Tetapi semasa Nabi sembahyang istisqa, Nabi tak buat. Nabi tidak berhasil untuk buat. Cuba bacalah hadis. Tapi kenapa ulama mengatakan bahawasanya perbuatan melakukan akas ta'kis tu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah sunat. Cuba tengok. Elak dia Nabi memang telah memulakan perbuatan untuk terbalikkan tetapi tidak berhasil. Maka daripada situ ulama ambil faham bahawasanya memang Nabi nak buat tapi ketika itu mungkin faktor kainnya itu tebal dan seumpamanya tak berjaya dihabiskan.
Daripada situ pun dapat diistimbakan bahawasanya perbuatan taklib thawb. Ya, Ustaz Abdul Rahman, jazakumullah. Hukumnya adalah sunat. Jadi ini perkara yang mana kadang-kadang menjadi miskefahaman. Jadi orang yang menjadikan mesti ada nas yang sarih, baru sesuatu perkara itu boleh diistimbakan, maka dia akan gagal untuk memahami banyak perkara. Okey? Dia akan gagal untuk memahami banyak perkara. Wallahu alam. Oh, dah 11 suku. Tak perasan. Tak maaf. Okey, untuk malam ini setakat itu sahaja. Oh, dah 11 suku. Malam ni pun malam Jumaat. Jadi kita raikan mereka yang nak qiyamul lail ke, nak tahajud ke, dan seumpamanya. Tadi ada sebut tadi kan, tadi ada sebahagian ulama tentang masalah 10 akhir Ramadan dengan 10 ini memberi taujih seperti ini. Ibnu Hajar tak setuju. Ibnu Hajar kata faza'mu anna hadhihi afdal min haisul layali lianna fiha lailatul qadar wa tilka afdal min haisul ayyam lianna fiha yaum arafah ghairu sahih. Di sisi Ibnu Hajar, ada sebahagian orang yang menjamakkan hadis tersebut tentang 10 Zulhijjah dengan 10 akhir Ramadan. Dia kata dia jamakkan daripada segi iktibar. Maksudnya akhir Ramadan dia afdal dari sudut malam, sebab dia ada malam Lailatul Qadar. Kemudian 10 Zulhijjah, 10 hari Zulhijjah itu afdal dari segi siang, sebab siangnya ada hari Arafah. Maka di sisi Ibni Hajar ghairu sahih. Wa in athnaba qailuhu fil istidlal lau bima la muqni'a fihi fadlan an sarahatihi. Maka tadi ada yang menyatakan memang ada sebahagian ulama cuba menjamakkan, tidak menggunakan kaedah tarjih tapi menggunakan kaedah jamak. Tetapi perkara itu tidak dipersetujui lah oleh Al-Imam Ibni Hajar. Bagi beliau, cara kita nak memahami hadis tersebut, kita mengatakan yang dimasukkan dalam hadis itu lebih afdal itu maksudnya tak termasuk daripada apa? Bulan Ramadan. Dia mentaujihkan hadis ini memang banyak taujih. Dia sebenarnya antara ulama yang pandai taujih lah. Yang banyak jenis taujihnya Ibnu Qayyim lah. Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Walaupun ada yang tak setuju kan. Tapi beliau antara yang banyak mengeluarkan berbagai wajah. Berbagai wajah. Okey. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, terima amal kita. Kita pun dah masuk separuh kedua dah daripada bulan Syaban. Semoga diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat habiskan dan dapat amalkan. Semoga keberkatan pengarang kitab ini diperolehi oleh kita semua, Al-Malibari, insya-Allah. Semoga kita dapat bertemu Al-Malibari di dalam mimpi. Dalam mimpi. Maulana Abdul Hayy Laknawi, cuba baca. Beliau ini banyak mimpi, jumpa Imam Sayuti, jumpa Sayyidatina Aisyah. Banyaklah. Banyak bermimpi. Maulana Zakaria lagilah banyak. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala, dia kadang-kadang kalau kita ada takluk dengan sesebuah kitab, takluk betul sehingga kita mencintai pengarangnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita hadiah untuk ziarah pengarang tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Dia masalah tu Ustaz Azim, tentang masalah doa tu,
boleh buka bab haji. Boleh buka bab haji. Cuba tengok tentang hari Arafah. Cuba tengok tentang hari Arafah. Dan tajuk perbahasan dia tu, dia dalam bab haji semua adalah. Dalam Idah Manasik ada, dalam Busyra Karim ada. Mereka bahaskan tentang masalah dia panggil Yaumut Ta'rif. Yaumut Ta'rif. Ustaz Azim, tentang soalan tu. Berkumpul pada hari Arafah, tapi bukan dekat Arafah. Tapi dekat Malaysia. Berkumpul itu, tapi di situ dipanggil Yaumut Ta'rif. Di situ ulama bahaskan apa hukum dia, bid'ah ke tak bid'ah. Jadi tengok di sana dalam bab haji ada. Bab Arafah tu memang ada perbahasan tentang masalah al-ijtima' Yaumut Ta'rif. Dalam syarah Muwatta'. Masya Allah. Dr. Asmadi tulis metodologi penulisan Muhammad Zakaria dalam mensyarahkan Aujazul Masalik. Aujazul Masalik. Farizul lah sambung insya-Allah. Al-Laknawi. Al-Laknawi. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal amal. Dia tak ada amalan khusus Abu Nuaim. Amalannya cinta. Amalannya cinta. Saya tanya kepada Syekh Haidar. Syekh Haidar. Jadi apa rahsia satu orang dia boleh mimpi Nabi? Satu orang dia boleh mimpi Nabi SAW. Maka Syekh jawab, amalannya cinta lah. Amalannya cinta. Cinta daripada hati. Cinta, sayang sungguh tu. Macam kita sayang kekasih kita. Sayang tu sebenarnya ada tak? Jadi begitu. Untuk satu orang dapat bermimpi dengan Nabi SAW. Cinta. Cinta itu yang menyebabkan satu orang itu dia ada takluk. Roh dia itu ada takluk. Jadi sebab dalam mimpi ni roh boleh bertemu dengan roh. Roh bertemu dengan roh. Jadi kalau roh kita memang sambung dengan roh dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi rezeki. Jadi Syekh Haidar Hasan Salim Al-Waqidi, beliau ni antara orang yang banyak mimpi Nabi. Tapi tak adalah kata setiap kali posting saya cinta Nabi, tak adalah buat gitu. Tapi amalannya cinta. Selawat tu macam biasa aja. Tapi daripada zaman belajar, beliau ini dikurniakan oleh Allah sering bermimpi Rasulullah SAW sampailah hari ini. Sampailah hari ini. Beliau kata kalau waktu siang ada kerja, ada bebanan kerja, maka malam itu akan bermimpi Rasulullah seperti pengubat. Pengubat daripada kepenatan yang diharungi pada waktu siang. Moga-moga Allah sambung sanad kita dengan sanad Syekh, kita pun dapat perkara yang sama seperti mana yang diperoleh oleh Syekh. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين.